Assalamualaikum guys. So sekarang ni abang nak pergi on the way. Abang nak pergi ke Peredua sebab kita nak pergi tengok Peredua Ativa dan juga kita nak buat review pasal Peredua Ativa. Okay. Actually aku dah tak sabar dah ni. Sebenarnya aku nak pergi tengok Peredua Ativa. So jom let's go follow vlog abang kan. So bagi korang yang masih belum follow, follow dulu. Yang dah follow, jangan lupa subscribe ya. So kita jumpa kejap lagi. Assalamualaikum guys. So, welcome back to Abang Gan Vlog Channel. So, untuk hari ini abang akan review sebuah SUV yang sememangnya ditunggu oleh semua orang dan model yang abang maksudkan itu adalah, tuan-tuan dan puan-puan, terimalah Peredua Ativa. Dan untuk kali ini abang akan review Peredua Ativa yang versi paling low spec sekali, dan untuk versi high spec, untuk versi advance. So, korang boleh pergi ke channel Pandai Laju dan kau boleh tengok dekat channel Pandai Laju. So, semakin banyak tak nak, kita check it out. Peredua Ativa versi yang paling low spec sekali. So, ini adalah versi yang paling low spec sekali. Di mana, untuk low spec biasanya, orang katakan, bang, buatlah yang low spec bang. Kenapa yang buat high spec? Saya cuma mampu yang low spec. Tak apa. That's why hari ni, abang ada peluang ataupun ada kesempatan untuk kita tengok yang versi paling low spec sekali, dan semua sedia maklum untuk Peredua Ativa sebenarnya dia ada 3 pilihan baru, iaitu 3 pilihan variant, iaitu X, Hash dan juga Advance, di mana untuk yang ini adalah versi X, iaitu versi yang paling rendah sekali. Dan kalau ikutkan dari segi spek ini, dia ada banyak perubahan yang agak ketara dengan Advance, of course dengan Advance, tetapi ada banyak persamaan juga yang ada seperti Advance. So of course dia biasanya kelainan dia cuma dari segi body kit lebih sahajalah. Dan kalau ikutkan, kalau kau nampak sebenarnya untuk Peredua Ativa ni, macam abang katakan dekat video Pandai Laju, abang katakan dia sebenarnya nampak tidak ada banyak perbezaan dengan Daihatsu Rocky. Dia ada perubahan. So antara perubahan yang kau dinampakkan dari segi grill. Dan kalau ikutkan, kalau untuk Toyota Race dia kecil sikit, tapi yang ini dia besar, dia lebarkan sikit. So dia lebarkan sikit. So untuk yang ini color adalah 1 tona lah, tapi untuk 2 tona dia biasanya ada pada Advance sahaja. So kita boleh nampak dekat bahagian hadapan dia punya grill nampak seperti macam arus kan. So untuk lampu masih lagi dia gunakan yang ini adalah lampu LED, tetapi dia punya beza je lah dari segi signal. Signal dia biasa je, dia yang jenis mentol biasa saja. Tetapi macam untuk yang versi Advance dia high tech sikit, macam ala-ala Lexus sikit, dia akan pusing macam ni lah. So itu untuk bahagian depan. So untuk bahagian depan dia fog lamp tak ada, dia tak ada untuk fog lamp. So untuk Advance biasanya dia ada dengan medium spec dia ada skid plate, tapi yang ini dia tak ada skid plate. Dia cuma yang biasa saja. Tetapi kalau kau perhatikan, kalau kau perhatikan daripada tepi, sebenarnya dia nampak macam ada ala-ala orang kata adik macam baby RAV4. Ada tak? Kan dengan color dia, dengan rim dia, memang ada. Memang ada. So yang ini, so nampak kita orang tengah shoot yang ni. So yang dia orang tengah shoot ni. So of course kita dapat peluang atas ni. So untuk yang ini rim, rim yang ini dia punya rim lain sikit. Yang ni cuma rim 1 tona saja, kalau banding dengan Advance dia 2 tona lah. So untuk rim yang ni, kalau tak silap abang, dia gunakan saiz tayar yang lebih kecil, iaitu 16 inci. Yes, So untuk yang tayar itu, so untuk dia punya side mirror masih sama. Dia ada warna gelap juga, dia warna gelap. Dan untuk bahagian bawah pun dia ada macam dia punya design macam ada sikit SUV punya, bukan SUV lah, lasak, lebih kepada lasak punya design. Dan untuk bahagian belakang, so ini adalah untuk bahagian belakang. So untuk bahagian belakang sebenarnya hampir sama, tidak ada banyak perubahan ataupun perbezaan dengan Advance dan sebagainya. So kau boleh nampak dekat bahagian belakang. Dan kalau ikut belakang kan, kau nampak kan, sebenarnya untuk model ni nampak macam, kalau kau sekali pandang, kau nampak macam, ni Myvi ke Ativa? So kalau kau tengok 2-3 kali, kau cakap, dia tinggi sikit, ini adalah Ativa. Sebab kau nampak sikit, belakang design dia nampak macam ada ala-ala Myvi sikit. Dan yes, untuk designer yang buat kereta ni adalah designer yang sama juga untuk model Myvi. That's why kau nampak persamaan. Dan ada yang bertanya pada abang, kalau letak saiz macam mana? Kalau sini Myvi, sini Ativa, mana macam mana? So sebenarnya saiz dia adalah hampir sama seperti Myvi, cuma dia nampak besar sikit saja. Dan kalau saya letakkan dekat bahagian Myvi King dekat sana, nampak lebih kurang sama tinggi dia. Tapi yang ini macam dia panjang sikit, dia lebar sikit. Kalau nak bandingkan dengan Myvi, dia besar sikit lah. Dia boleh katakan macam
abang kepada ataupun word yang lebih betul adalah Myvi yang di SUV kan. So untuk yang ini, okay, kalau nampak kat sini dia Ativa, okay, yang lampu belakang nampak jadi LED, okay. Dan seterusnya untuk power boot pula untuk bonet belakang agak besar juga, dan of course untuk rim saya dia bagi untuk full rim lah, full size punya rim. So bukan lagi rim kompang ke apalah. So ini adalah bahagian belakang, dan untuk yang ini dia punya antena, ada antena shark fin dekat sini. Okay? So itu adalah untuk bahagian luaran, dan sekarang ni kita masuk dalam pula, kita tengok apa yang ada kat dalam pada versi low spec. Okey, untuk dalam sebenarnya ada yang sama seperti high spec, ada juga seperti low spec. So untuk low spec kita nampak kat sini seat semua adalah jenis fabric seat, is no leather. Of course leather adalah hanya dapat pada variant AV sajalah. So untuk bahagian sini, okay, it's on nampak simple, cuma yang untuk AV ataupun medium spec dekat tepi ni dah ada lining warna-warna merah sikit, tetapi yang ni tak ada. Yang ini dia cuma one tone, iaitu all black lah, so warna gelap saja. So untuk bahagian tepi kita nampak dia ada auto light dekat sini. Yes, untuk kereta bawah orang kata dekat 60,000 dah ada auto light juga. Okay, dan juga dia ada auto start stop, dan yang paling penting adalah walaupun kereta ini low spec, dia tetap ada push start button, sebab push start button adalah standard untuk semua variant. Kita start sikit. Sebab apa nak start? Sebab panas. Okay, so inilah. So cuma yang lain-lain kita boleh nampak yang lain-lain. So untuk ini yang ini sangat-sangat simple. Dia tak ada apa-apa pun, dia cuma ada power button saja, sangat-sangat simple. Dan kalau bezakan dengan low spec, dengan medium spec dengan high spec, dia ada banyak-banyak button, dia ada cruise control dan sebagainya. Tetapi yang ini tak ada. So untuk panel meter adalah gabungan antara analog dan juga digital. Tetapi untuk high spec, semua adalah fully digital. So yang ini adalah orang katakan low spec, dia ada yang ini digital, bahagian kiri dan kanan adalah analog. Okay, dia yang itulah. So seterusnya dia tak ada auto light atau auto headlight, dia tak ada. Okay, dia tak ada auto headlight. Okay, seterusnya tak ada apa lagi. So yang ini adalah yang tak ada apa benda pun, dia tak ada, dia pun tak ada auto wiper juga. Dan untuk bahagian tepi ni, yang ini adalah boleh letak air. Okay, sama juga macam high spec dia ada lining warna merah, tetapi yang ni tak ada. Yang ni semua adalah macam one tone, dan juga different of course lah. Untuk bahagian bumbung adalah warna cerah lah. So yang ni untuk bahagian dalam ni adalah two tone, warna gelap dan juga warna cerah. Okay, sebenarnya nampak ini macam ala Myvi sikit. Dia ada reminder kalau kau tak ada tak ikat seatbelt ke apa. Dan untuk bahagian ini sistem infotainment semua adalah jenis yang button analog, dia bukannya touchscreen. So macam untuk yang model yang medium spec dengan high spec, dia gunakan touchscreen bersaiz 9 inci. Okay, itu touchscreen 9 inci lah. Tapi yang ini semua menggunakan jenis yang button sahaja. It's orang kata apa nama ni, kan dah seru. So apa nama ni, ini adalah orang katakan sama juga screen terapung. Okay, screen terapung, tetapi yang ini adalah orang katakan semua adalah button lah, dia bukannya orang kata push start button. Dan seterusnya kita nampak dia ada diamond cut kat sini. Yang ni sama, yang ni exactly sama untuk medium spec dan juga high spec lah. Tetapi macam orang katakan dia ada lining warna merah, tapi ini tak ada. So yang ni dia ada diamond cut. So terusnya untuk bahagian aircon nampak sama seperti Myvi. Dan untuk yang ini dia punya dekat pedal gear dia pun sama juga, ada diamond cut juga. Dan of course untuk handbrake standard untuk semua variant, dia tak ada electric parking brake. Dan untuk pembuka pintu diletakkan daripada bahagian tengah. Ini adalah standard untuk semua variant. Dan untuk USB port dia ada 2 di depan, dan untuk belakang kejap lagi kita tengok. Tapi tak salah abang, untuk high spec dia ada 4, 2 depan dan juga 2 belakang. Dan kita tengok kunci sama macam apa. Kunci memang standard untuk semua kereta Perodua, hampir sama. Ni macam Myvi pun ada juga. Arus pun saya tak pasti, mungkin sama kunci yang macam ni juga. Okay, so untuk ni apa lagi? Tak ada apa. Okay, ni adalah box, tak ada benda pun. So itu adalah untuk bahagian hadapan. Simple lah. Untuk low spec memang sangat-sangat simple lah. So ini adalah untuk low spec. Bawah ni sebenarnya ada tempat letak barang sikit. Tempat letak barang sikit je, tak banyak pun. So untuk cup holder, dekat sini ada boleh letak 1, 2 cup holder. So 2 di sini dan juga 2 di sebelah sana. Okay, so sekarang ni kita pergi ke bahagian belakang. So untuk bahagian belakang, tak ada. Untuk bahagian belakang dia tak ada USB port. Maksudnya sini adalah dia cuma ada 2 saja bahagian USB port untuk bahagian depan. Tetapi untuk versi advance dia ada 4, 2 di hadapan dan juga 2 di bahagian belakang. So untuk belakang sama juga orang katakan seat dia
bagi abang, okey lah. Tidak terlalu menegak. Nampak macam menegak sikit tapi still okey lagi untuk yang ini. Bagi abang masih boleh diterima lagi lah. So itu adalah untuk bahagian belakang. It's very simple. Sekarang ni kita keluar, kita nak bercerita pasal engine dan juga sedikit pasal safety kereta ni. Jom. So untuk engine standard untuk semua variant. So kesemua variant datang dengan 1.0 liter 3 silinder turbo. Yes, semua adalah model turbo. Dan macam abang katakan, korang selama ni minta mana kami nak turbo. So sekarang ni Perodua bagi korang versi turbo. Dan lepas turbo keluar katakan, alah 1.0 je, boleh ke naik genting, boleh ke ini. Come on bang, saya dah cuba model ini dekat test track Perodua. Bagi power, bagi saya langsung tak ada masalah. Macam abang katakan, yang ini menggunakan 1.0 liter turbo. Dan dia punya horsepower adalah 98 PS dan juga 140 Nm torque. Dan untuk kuasa dan juga torque, sebenarnya dia adalah orang katakan hampir sama ataupun bersama dengan model 1.5 liter NA. Yes. Dan of course, kenapa 1.0 liter turbo? First, orang kata rotate lagi murah. Second, MAC lagi rendah. Third, lebih jimat minyak. Itu tak dapat nafikan. Dan yang lebih important adalah, ini adalah model pertama Perodua yang menggunakan enjin turbo. Dan ini juga adalah model Perodua pertama yang menggunakan kotak gear CVT. Di mana selama ini Perodua memang hanya menggunakan kotak gear 480, tetapi yang kali ini dia guna CVT. Dan dia punya CVT adalah orang kata dengan manual 7 kelajuan. Dan of course dari segi fuel consumption sama seperti yang lain. Fuel consumption dia adalah 18.9 km per liter. Dan ada satu good news dia adalah untuk kereta Ativa ataupun Perodua Ativa didatangkan dengan ASA 3.0 secara standard untuk semua variant. Ya, awak boleh katakan ini adalah antara kereta SUV ataupun kereta di bawah 80,000 yang paling canggih sekali. Yang abang boleh garanti tak ada orang boleh challenge dengan dia. Cuma yang membezakan dia adalah untuk low spec. ASA ada ASA tetapi dia tak ada benda-benda lain. Dia cuma ada lane departure warning saja. Tetapi untuk lane keep assist, blind spot monitor, RCTA dengan adaptive cruise control ada pada variant high spec iaitu advance. Dan one more important thing adalah untuk safety standard semua variant, tak kisah low spec ataupun high spec, standard 6 airbag. Yes, 6 airbag. Dan untuk tahu pasal driving experience, korang boleh sekali lagi pergi ke channel Pelaju. Abang ada ceritakan sedikit driving experience yang kita bawa dekat track Perodua. Dan of course, aku tak sabar untuk tengok kereta ataupun nak bawa kereta ni secara real dekat atas jalan raya untuk kita bagi ulasan yang lebih penuh pasal Perodua Ativa. So untuk itu kita akan request dengan Perodua untuk mintakan test unit kepada kita. Dan of course, yang satu lagi saya tertinggal adalah untuk Ativa. Ini adalah model pertama Perodua yang menggunakan platform baru yang dikenali sebagai Perodua Smart Build ataupun PSB. Di mana dia sebenarnya adalah sama seperti Daihatsu. Daihatsu menggunakan DNGA, Daihatsu New Global Architecture. Tetapi untuk Perodua digunakan PSB, Perodua Smart Build. Di mana abang yakin selepas ini kereta-kereta Perodua lain akan menggunakan platform yang baru. Yes, betul babe. So memang super duper excited lah. So macam biasa untuk harga penuh korang boleh tengok dekat bahagian description bawah. Dan apa yang lebih penting adalah untuk waranti, kereta ini datang dengan 5 tahun waranti atau 150,000 km. Which one come first? Okay? So sampai sini saja video kita pada kali ini. Dan macam biasa, jika anda suka video ini, bagi anda yang masih belum subscribe dulu. Yang dah subscribe, jangan lupa tekan loceng. Yang baru subscribe pun jangan lupa tekan loceng juga. Dan kalau ada soalan, boleh tanyakan dekat ruangan komen bawah. Dan macam biasa, kalau nak tengok full review untuk versi advance, pergi ke channel Pelaju. Okay? Jumpa lagi bersama kita. Berjumpa lagi bersama dengan abang dalam video akan datang. Bye-bye semua. Assalamualaikum.